This call is now being recorded. Okey. Baik, selamat tengah hari. Saya ucapkan kepada semua pelajar-pelajar kelas 1 Omega. Selamat datang kelas sains saya pada hari ini. Berapa orang ni? Ada berapa orang ni? 12 orang saja ke? 12 orang. 12? Tidak apa, tidak mengapa. Okey, tak apa. Okey, sebelum kita mula, ada beberapa pengumuman lah nak beritahu ya. Jadual waktu yang baru. Okey, jadual waktu yang baru belum lagi disiapkan. Kamu tunggu dululah ya. Jadi pada minggu ini, sorry. Pada minggu ini, kita masih lagi pakai jadual waktu yang lama ya. Macam contohnya, sains hari Isnin dengan hari Jumaat. Masih lagi pakai yang lama ya. Tunggu dulu jadual baru. Mungkin sedang disiapkan ya. Jadual baru untuk kelas online akan disiapkan secepat mungkin. Tapi buat masa ini, jadual baru kita pakai yang lama dululah ya. Kalau ada perubahan, kalau ada yang berubah, nanti guru kelas kamu akan beritahu kamulah ya. Itu yang pertama. Yang kedua, pembukaan sekolah. Hari itu, hari Jumaat dulu ada mereka sudah beritahu. Berapa hari bulan dijangka buka sekolah? Kamu semua kena datang sekolah pada 5 hari bulan April ya. Itu yang dirancang lah. Okey, jadi untuk sekolah menengah, peralihan tingkatan 1 sampai tingkatan 5 akan balik ke sekolah pada 5 hari bulan 4. Ya. So hari ini berapa hari bulan? Hari ini 22 hari bulan 2. Okey. Dan hari ini juga ya, siapa yang form 5, last year form 5, hari ini mula SPM. Ya, kamu tahu kan, mungkin ada abang kamu ke, kawan kamu ke yang sudah mula SPM hari ini. Jadi, kamu bila datang sekolah, kamu akan datang sekolah lepas cuti bulan 3. Bulan 3 ada cuti 1 minggu. Lepas itu, kamu akan masuk sekolah pada 5 hari bulan 4. Itu yang mereka cakap lah kan. Kita pun tak tahulah, kita ikut saja. Harap-harap itu COVID ini tidak banyak lah ya. Kalau tidak banyak, kita boleh buka sekolah bulan 4, bulan April. Bulan April. Jadi, kita ada lebih kurang 1 bulan online lah. Okay. Masih lagi belajar di rumah, ada lebih kurang 1 bulan lagi. Okay. Hari ini 22 hari bulan berapa hari ini? 22 hari bulan 2 kan? Hari ini 22. Bulan 3 masih lagi online lah ya. Masih lagi belajar di rumah. Okay. Bulan 4 baru semua datang sekolah. Okay. Jangan risau. Okay. Alright. Boleh faham ya? Jadi kita sambung lagi hari ini. Okay. Boleh tengok ya. Boleh dengar dan boleh tengok apa yang saya kongsikan. 1.6. Okey, kamu boleh buka buku teks ya, sama dalam buku teks. Muka surat berapa ini? 33 ya. 1.6 kita akan belajar tentang langkah-langkah dalam penyiasatan saintifik. Dan saya rasa sekolah rendah juga sudah belajar sedikit ya. Kalau you tahun 4, tahun 5, tahun 6 sudah ada belajar sedikit ini. Tak apa, dalam tingkatan 1 kita belajar lebih sedikit ya, kita tambah sedikit apa yang kamu dah belajar sekolah rendah. Okey. Saya sambungkan ya, saya sambung terus. Imbas kembali kemahiran proses sains. Kamu kena ingat ya kelas ya, apa itu sains? Kalau kamu sudah belajar, mula-mula kita jumpa hari itu,
Apa ini sains? Ya, sains ini ialah kita hendak mencari jawapan. Kita hendak mencari dia punya explanation. Kita nak cari macam mana satu benda itu boleh terjadi. Contoh apa? Lebih kurang beginilah ya, saya ulang balik ya. Contohnya, macam mana hujan itu boleh berlaku? Contoh. Jadi macam mana orang nak tahu bagaimana perkara itu berlaku? Dia mesti buat eksperimen. Dia mesti buat kajian. Ya? Macam mana air itu daripada atas boleh turun? Dia mesti ada soalan dulu. Ya? Dan macam mana mereka mau cari jawapan? Mereka akan buat kajian. Mereka akan cari jawapan. Itulah sains, itulah cara sains. Macam kamu dah belajar apa? Macam mana kita boleh dengar, kan? Macam sekarang saya cakap dengan kamu, macam mana kita boleh dengar? Nak cari jawapan, mestilah melalui sains. Okey, itulah sains. Jadi yang pertama di sini, dia ada lebih kurang 12 kemahiran proses sains. Proses ini apa? Cara-cara untuk kita mau dapatkan jawapan. Macam mana sesuatu perkara itu berlaku. Macam contoh hujan tadi. Macam mana hujan turun? Siapa tahu? Ada orang tahu kan? Ya, macam mana hujan daripada atas boleh turun? Mesti ada proses sains. Mesti ada cara macam mana untuk dapatkan dia punya jawapan. Okey. Jadi ada 12 kemahiran proses sains yang penting. Yang pertama ialah memerhati. Memerhati ni apa? Pakai mata lah. Memerhati ini kita boleh katakan memakai mata untuk kita tengok dan kita pakai telinga untuk kita dengar, ya. Dan mungkin ada 2-3 lagi lah ya. Hidung untuk kita boleh bau, lidah untuk kita boleh rasa dan kita boleh pegang. Itu memerhati. Kan? Macam kalau hujan turun, kamu boleh perhati, oh atas awan hitam, hujan turun. Itu memerhati, kita tengok. Ya. Nombor 2, mengelas. Nombor 3, mengukur dan menggunakan nombor. Ini pun kemahiran yang mesti ada. Contohnya, mengukur kalau hujan turun, berapa banyak air yang turun. Itu mengukurlah. Saya ambil satu contoh hujan tadi ya. Berapa lamakah hujan itu turun? Macam contohnya mungkin hujan ini turun pukul 2 petang. Habis pukul 2.30 petang. Itu menggunakan nombor lah. Ya. Kadang-kadang hujan ini dia lebat. Kadang-kadang hujan ini dia tidak lebat. Itu pun kita memerhati. Memerhati. Tengok. Wah, hujan ini turun macam mana. Okey. Kalau nombor 2, mengelas. Oh, hujan ini turun di mana? Apa jenis awan? Itu mengelas lah ya. Okey. Yang keempat, membuat inference. Inference. Inference ini apa? Inference ini, kamu rasa kenapa hujan ini turun? Inference ni kamu cuma buat satu apa ini panggil? Cuba teka kenapa hujan itu turun. Ada kapal terbang kah? Ada kapal terbang buang air kah? Apa? Bukan. Itu inference. Ya. Nombor 5, meramal. Nombor 5 ini meramal. Meramal ini kamu cuba teka apa berlaku. Ya. Nombor 6, berkomunikasi. Berkomunikasi ini maksud dia buat dalam bentuk graf lah. Ya. Contohnya kalau kita buat satu dapatan, buat dalam bentuk graf. Nombor 7, menggunakan perhubungan ruang dan masa. Nombor 8, mentafsir data. Maklumat yang kita dapat itu, kita cuba tafsir dan analisis.
Nombor 9, mendefinisi secara operasi. Nombor 10, mengawal pemulih ubah. 11, hipotesis. Dan 12, mengeksperimen. Ini contoh-contoh kemahiran proses sains ya. Kamu kena ingatkan ini, kamu tak perlu ingat ya. Jangan ingat ini banyak kan ya. Tapi ini antara, kalau kamu nampak perkataan ini, maksud dia ini kita panggil dia kemahiran proses sains. Kemahiran proses sains ya. Sebab sains ini, apa tujuan sains? Mau cari jawapan. Macam mana mau cari jawapan? Mesti buat eksperimen. Macam mana buat eksperimen? Mesti ada panduan, mesti tengok ya. Kemudian mesti cari, mesti tulis apa yang kamu dapat ya. Kemudian mesti ada apa? Mesti ada bahan dia. Betul? Masih ingat lagi alatan dan bahan. Macam contohnya apa? Siapa masih ingat lagi? Apa contoh alat kita buat untuk eksperimen? Siapa ingat lagi? Bagi saya satu contoh alat peralatan. Boleh tengok buku teks, muka surat berapa? 10. Itu pun alat-alat dia lah. Contohnya apa alat? Untuk buat eksperimen. Contohnya mesti ada apa? Ya, tabung didih. Betul, Chong Yan Lee. Bagus. Mesti ada bikar. Mesti ada kelalangkon. Itu semua bahan lah kita mesti pakai untuk buat eksperimen. Ya, okey, betul. Bagus. Okey, kita tengok dulu. Next. Eksperimen nanti kita akan cuba buat. Lepas kamu datang sekolah, kita buat eksperimen. Okey. Yang kedua, kaedah saintifik. Kaedah saintifik ini macam mana kita nak buat eksperimen. Macam mana kita nak buat eksperimen. Semua sekali ada 9. Ya, semua sekali ada 9 kaedah, bukan 9 kaedah, 9 perkara di dalam kaedah saintifik. Okey, saya pergi satu persatu. Yang pertama, kamu mestilah tahu mengenal pasti masalah. Okey, mengenal pasti masalah. Apa masalah? Ya, macam saya cakap tadi, sains ini apa? Sains ini ialah satu bidang untuk mencari jawapan. Ya, mesti ada masalah dululah ya, mesti ada soalan baru ada jawapan. Jadi macam mana mau cari jawapan? Mesti ada eksperimen. Ya. Kenal pasti masalah, kenal pasti apa itu, apa dia, apa yang kamu, apa soalan, barulah cari jawapan. Ya. Yang pertama kenal pasti masalah. Contohnya, apa masalah perempuan ini, budak perempuan ini? Dia kata air telah tumpah. Dan kemudian dia tanya soalan kan, bagaimana cara untuk saya menyerap air ini dengan cepat? Okey. Jadi, apa yang kamu boleh buat? Dia sudah ada soalan ini ya. Dia sudah ada masalah. Jadi, kamu rasa macam mana nak cari jawapan dia? Mesti buat eksperimen kan? Betul tak? Mesti buat eksperimen yang ini. Contohlah, ini contoh saja kan. Macam ini, mesti buat eksperimen. Macam mana buat eksperimen? Mungkin kamu pakai kain. Kain ya. Ada kawan kamu pakai tisu. Ada kawan kamu pakai plastik. Ada lagi kawan kamu pakai kertas. Buat eksperimen lah. Macam mana lap yang lebih baik. Okey. Kamu rasa yang mana lebih baik? Cari jawapan. Betul. Pakai tisu kah? Pakai kain kah untuk lap dia? Untuk bagi lap ini air tumpah ini. Pakai tisu kah? Pakai kain kah? Pakai kertas surat khabar kah? Pakai apa? Kamu rasa mana yang paling bagus? Untuk lap. Contoh. Rasa pakai apa you rasa? Kain? Tisu? Ataupun apa? Tuala kah? Pakai kertas?
Kamu rasa apa pakai apa? Ha. Macam mana mau cari jawapan? Mesti buat apa? Ya? Ada Nevia cakap pakai kain. Ataupun mungkin ada kawan kamu dia pakai tisu kan. Macam mana nak cari jawapan? Mesti buat eksperimen lah. Ya? Ada orang on. Ya. Ya? Ya. Macam mana? Mesti buat eksperimen. Ya? Itu yang pertama. Yang kedua, membina hipotesis. Apa itu hipotesis? Kita perlu membina hipotesis sebagai penerangan awal, pemerhatian. Macam contoh ni ada kawan dia datang. Kawan dia datang, bawa kain satu, bawa tisu satu. Dia ada dua. Hipotesis ini, kamu cuba, kamu rasa, kamu cuba macam beritahu, mana yang paling bagus? Ya, pakai kain, ya, pakai tuala ini, pakai tuala ini, atau pakai tisu. Yang ini tisu. Tisu kertas, ya. Tisu ataupun pakai kain. Mana satu kan? Hipotesis ni kita belum buat lagi ya. Kita belum lap lagi. Tapi kita cuma apa orang kata rasa-rasalah agak-agak mana yang paling bagus. Mau pakai tisu ke? Ya, nak pakai tisu ke? Nak pakai kain? Ini belum eksperimen lagi kan? Okey. Yang ketiga tengok. Mengawal pemboleh ubah. Mengawal pemboleh ubah. Apa itu pemboleh ubah? Contohnya kuantiti fizik. Ya, kuantiti fizik dimanipulasi, bergerak atau dimalarkan. Okey, saya nak tanya kamu. Kamu rasa ya, apa dia untuk nombor 3 ini, apa contoh pemboleh ubah untuk nombor 3, untuk kain atau untuk tisu? Apa dia punya pemboleh ubah kamu rasa? Pemboleh ubah dia. Saya bagi satu contoh ya, bagi kamu faham. Pemboleh ubah ini contohnya saiz kain. Ingat tak? Saiz kain. Kalau dia guna kain yang kecil, kamu rasa boleh lap baguskah? Saiz kain. Mungkin kain yang kecil ataupun kain yang besar. Itu pemboleh ubah. Okey, macam tisu ini, mungkin dia pakai tisu tandas, towel apa ni, toilet tisu ataupun tisu muka. Mana satu yang paling baik? Itu panggil pemboleh, minta maaf, pemboleh ubah. Ya. Kain pun ada banyak jenis, betul tak? Kain pun ada macam jenis. Ada kain yang besar, ada kain yang kecil, ada kain yang nipis, ada kain yang tebal. Mana satu kain? Itu semua kita panggil pemboleh ubah. Ini semua pemboleh ubah. Pemboleh ubah. Masih ingat lagi apa kuantiti fizik? Berapa besar, berapa panjang, berapa berat. Itu semua pemboleh ubah untuk bahan yang kita nak kena buat. Ya. Okey. Yang keempat, merancang eksperimen. Merancang eksperimen, kena rancanglah macam mana, apa dia bahan yang sesuai dan radas yang sesuai. Radas ini alat lah ya. Bahan itu contohnya macam bahan kimia, air dan sebagainya. Yang kelima, menjalankan eksperimen. Menjalankan eksperimen, contohnya di sini kita cuba cari, kita start buat eksperimen. Okey. Contohnya dia sudah mula buat eksperimen. Satu pakai apa? Satu dia pakai kain, kan? Yang ini dia pakai kain. Dia lap pakai kain. Yang ini dia lap pakai kain. Dan yang ini dia lap pakai tisu.
Kita terus buat eksperimen. Macam mana buat? Mungkin dia lap dulu, kemudian tengok mana satu yang air resap banyak, kain ke ataupun tisu. Kain ataupun tisu. Ini menjalankan eksperimen. Okey. Yang keenam, mengumpul data. Mengumpul data iaitu kita tengok melalui pemerhatian mana yang banyak serap air. Contoh eksperimen ini ya. Kalau kamu tengok gambar ini, mana yang paling banyak serap air? Yang tisu ke atau kain? Tengok sini, tengok air ni berapa banyak. Ini banyak kan? Mana yang paling banyak air? Yang ini ke, yang lelaki ke, yang perempuan? Ya, ini kita mengumpul data. Okey. Dan biasanya untuk mendapatkan keputusan yang tepat, mestilah lebih kurang ulang dia sebanyak 3 kali. Okey, barulah dapat bacaan yang tepat. Kalau kamu tengok gambar ini, mana yang menyerap air banyak? Kain ke ataupun tisu? Contoh di sini ya. Kain ke atau tisu kamu rasa? Macam ini. Kain ini dia menyerap banyak air ya. Okey. Yang seterusnya nombor 7, menganalisis dan mentafsirkan data. Bila kamu sudah dapat data, tulis dalam bentuk jadual, mestilah ya, kita boleh juga gunakan dan tukarkan maklumat ataupun data itu ke dalam bentuk graf ataupun jadual. Ini contoh graf. Okey, contohnya di sini kertas tisu ya dan kain. Berapa banyak kertas tisu ni, lebih kurang berapa? Kertas tisu ni air yang diserap ialah lebih kurang berapa ni? Ini. Air yang diserap lebih kurang 12 cm padu. Kalau air yang diserap oleh kain, yang kain ini lebih kurang 23 cm padu. Dan ini kita boleh gunakan dalam bentuk graf ya. Analisis dan mentafsirkan data yang kita dapat. Okey. Yang ketujuh, minta maaf, yang ke-8. Yang ke-8 ialah membuat kesimpulan. Apa kesimpulan tadi? Ya, kesimpulan dibuat berdasarkan hasil analisis eksperimen. Sama ada hipotesis diterima atau ditolak. Jika ditolak, kita kena buat hipotesis baru dan melakukan eksperimen semula. Dalam maklumat ini, nombor 7, ya, apakah kesimpulan? Apa kesimpulan yang kamu boleh buat di sini? Mana yang lebih menyerap air? Contoh ya, contohnya di sini, mana yang lebih serap air? Kain ataupun kertas tisu? Siapa boleh beritahu? Kain ke kertas tisu? Yang banyak menyerap air. Mana satu yang paling bagus? Kain ke tisu? Nevia? Yes, betul. Dalam eksperimen ini, kain lebih menyerap air berbanding dengan tisu. Okey. Jadi kamu buat kesimpulan. Apa itu kesimpulan? Kain lebih menyerap air daripada tisu. Kain lebih serap air dari tisu. Ini contoh kesimpulan lah. Ini contoh kesimpulan ya. Ini contoh kesimpulan. Baik. Dan kemudian yang ke-8, bila sudah habis eksperimen, mesti ada laporan. Ya. Dan laporan ini contoh apa yang kena ada? 1, penyataan masalah. 2, hipotesis. 3, tujuan. 4, pemboleh ubah. 5, bahan dan radas. 6, prosedur. 7, pemerhatian dan keputusan.
8 analisis dan tafsiran, dan last sekali ke-9 kesimpulan. Laporan mesti ada berapa ini? Ini ada lebih kurang 9 tajuk untuk kita punya laporan. Okey. Tapi ini macam banyak lah sedikit, tapi tak apa, kita buat satu persatu, tidak ada masalah. Okey. Contoh eksperimen. Yang ini kita akan cuba buat apabila kamu datang sekolah. Mesti kena datang sekolah buat dulu, baru kita boleh faham ini ya. Jadi yang ini saya skip dulu, saya tunggu dahulu, nanti bila datang sekolah baru kita buat contoh eksperimen dengan laporan. Okey? Ini saya skip dulu ya. Baik. Okey. 1.7. Ini last sekali. Tajuk yang terakhir hari ini ialah sikap saintifik dan nilai murni dalam menjalankan penyiasatan saintifik. Sikap ini maksud dia apa? Kita punya attitude, kita punya perangai kita semasa hendak membuat eksperimen, ya, apakah sikap baik yang kita kena buat. Okey, contoh. Tengok sini ya. Bersikap positif, nilai murni. Itu ya, yang pertama positif, yang kedua nilai murni, yang ketiga mestilah minat, yang keempat ingin tahu, yang kelima jujur, yang keenam tepat dalam merekod, ya, yang ketujuh bertanggungjawab terhadap keselamatan diri dan rakan serta alam sekitar. Ya, sekali lagi, ini sikap kita. Yang pertama positif, yang kedua nilai murni, yang ketiga minat, yang keempat ingin tahu, yang kelima jujur. Ini jujur ni mesti penting. Lepas kamu buat eksperimen, kamu mesti jujur. Oh, ini jawapan dia. Tak boleh ubah-ubah jawapan lah ya. Eksperimen itu, apa saja jawapan eksperimen, mestilah kamu boleh cerita. Ya. Yang keenam, bertanggungjawab. Ya, bertanggungjawab dalam apa? Kelas, bertanggungjawab keselamatan diri dan alam sekitar. Okey, ini sikap yang baik lah, sikap yang baik. Dan lagi satu, mesti ada kerjasama lah. Ini antara yang lain, kerjasama. Sebab biasanya kamu buat eksperimen, mesti berkumpulan, betul. Mesti ada kawan kamu akan tolong, kamu akan buat eksperimen, dan mesti ada kerjasama yang baik antara kawan-kawan. Nanti kita akan tengok benda ini ya, bila kamu datang ke sekolah, masuk ke dalam makmal makmal sains, dan kita akan belajar cara-cara yang baik ya untuk melaksanakan penyiasatan ataupun eksperimen ini. Ya. Okey. Baik, itu saja untuk hari ini. Ada soalan? Sudah habis dah. Yang lain kamu boleh baca sendiri. Ya. Yang lain boleh baca sendiri. Ada soalan tak? Ada. Tak ada. Okey. Sekejap ya. Nak tengok latihan. Okay, nak bagi latihan apa ya? Sekejap Okey. Kalau tidak ada soalan, so sekarang pukul berapa? 12.32. Ya, sepatutnya habis pukul 1, tak apa. Saya akan bagi latihan di dalam Telegram ya. Kamu tengok di Telegram.
Okey. Lepas ini saya akan tutup online class ya, dan saya akan bagi latihan, akan bagi arahan di dalam Telegram, kumpulan Telegram. Okey? Boleh ya? Jadi kita berhenti setakat ini untuk kelas online. Jumpa di Telegram sampai pukul 1 petang dan saya akan bagi arahannya latihan. Boleh ya? Okey. Jadi saya rasa itu saja untuk hari ini. Jadi terima kasih. Kamu boleh keluar daripada kelas online dan kita jumpa di Telegram. Okey? Okey, terima kasih. Boleh keluar kelas sekarang. Okey, bye-bye. Terima kasih cikgu. Terima kasih. Jumpa di Telegram. Nanti saya akan bagi latihan di dalam Telegram.